Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hormati Al-Fadil Ustaz Khairul Fitri, Suri Kuasa, Tuan Imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah. Setinggi puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyambung pengajian kitab kita daripada 40 hadis yang dihimpulkan kepada kita oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Nama dia Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan beliau, ulama ini telah wafat pada tahun 911 Hijrah. Dan bersalih al-Zimah di kalangan ulama yang banyak menghimpulkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak ulama berhimpun 40 hadis. Saya buat banyak 40 hadis sebab kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan riwayatkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man hafadha ala ummati 40 hadithan. Siapa kalau sebut man hafadha maksud hafaz. Hafaz ini tuan-tuan maksud bukan maksud kita ingat. Hafaz ini maksud jaga. Hafazah maksud jaga. Jaga ni maksud dengan kata ulama sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar. Orang yang belajar, dia mengingat, dia cuba sedaya upaya dia untuk beramal dengan hadis ini, dia orang yang menjaga. Siapa daripada kalangan umatku yang menghafaz 40 hadis, 40 hadis min amri dinina, daripada urusan agama mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, ba'athallahu yaumul qiyamah minal fuqaha wal ulama, dia akan dibangkitkan di pada mahsyar dan di dalam keadaan dia bersama dengan orang-orang faqih dan bersama-sama dengan alim-alim ulama. Tuan-tuan, siapa kita kena bangkit dengan alim ulama di yaumul mahsyar nanti? Waktu hidup di dunia dia bukan alim, dia bukan orang alim, dia bukan alim ulama, tapi bangkit di pada mahsyar dalam kelompok alim ulama, sebab mudah dia untuk bangun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab alim ulama dia sangat dekat dengan Nabi. Bila bangkit di pada mahsyar nanti, tuan-tuan, antara kelebihan seseorang itu ialah dia mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencari Nabi ni tuan-tuan bukan satu benda yang mudah, sebab tuan-tuan manusia tu ada punya ramai, punya banyak. Kita nak cari seorang lelaki yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita bangkit tuan-tuan sekalian, keadaannya kita bangkit duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang dipunyai oleh para sahabat. Para sahabat bangkit dia boleh duduk dekat sebab mereka terlalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tu cerita bagaimana mereka waktu mereka duduk mengaji dengan Nabi, waktu mereka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kepala mereka ni tegak-tegak macam tunggul-tunggul kayu, tegak tu macam tunggul kayu. Sebab apa? Sebab takjubnya melihat cantiknya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Nabi ni sangat cantik, sangat segar. Bila duduk depan Nabi, kami ni macam tunggul kayu, burung boleh menghinggap atas kepala kami. Sebab duk tengok wajah Nabi ni, tuan-tuan, subhanallah, sangat cantik. Guru saya cerita, yang seorang ulama menyebutkan bahawa bagaimana Nabi Musa sendiri duduk teringin sangat nak tengok. Teringin bukan cerita manusia. Para Nabi pun duduk teringin nak tengok wajah Nabi. Segarnya Nabi SAW. Sampai Nabi Musa tu tuan-tuan mencari-cari alasannya, macam mana dia nak tengok wajah Nabi itu banyak kali. Dia cerita subhanallah yang turun sallallahu alaihi wasallam, yang turun daripada Isra' Mi'raj yang bawa 50 daripada sembahyang naik pula sampai 9 kali. Dengan alasan bila turun 50 waktu tu, kata Nabi Musa AS jumpa Nabi Musa kata apa? Dia kata umat kamu takkan mampu nak buat 50. Pergi naik balik jumpa dengan Allah, naik.
Sekali turun balik, takkan mampu bawa 45 dia naik balik. Dia suruh naik balik tu supaya setiap kali dia turun tu berjumpa Nabi Musa, turun tu jumpa Nabi Musa. Tak puas Nabi Musa melihat wajah Nabi SAW. Para sahabat duduk tengok wajah Nabi tiap hari. Habis bubar majlis balik rumah. Balik rumah, sampai rumah tu teringat pula, dia rindu pula nak jumpa Nabi SAW. Boleh keluar rumah tu, pergi duduk tunggu depan dekat jalan-jalan yang Nabi SAW lalu. Sekadar nak tengok lintasan Nabi pun tak parah. Nak apa betapa cantiknya tuan-tuan wajah Nabi SAW, sampai menimbulkan kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Untung dia Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan seorang yang kamu cinta nanti di padang mahsyar. Para sahabat ni dapat tengok mudah mereka untuk mencintai Nabi SAW. Kita jauh daripada Nabi. Kita tak boleh nak bayang wajah Nabi itu macam mana. Saya cerita macam tu. Kita tak boleh nak bayang wajah Nabi itu macam mana. Tapi harap-harap nanti kalau tak bangkit duduk di tepi Nabi pun bangkit bersama alim ulama pun tak apa dah. Sebab alim ulama selalu mimpi jumpa Nabi. Alim ulama ni kenal Nabi ni tuan-tuan sekalian macam mana mereka kenal mak ayah mereka. Sebab mereka tiap-tiap hari duduk belajar, duduk cerita, duduk berselawat dengan Nabi SAW. Boleh bangkit duduk bersama dengan mereka tu pun dah satu kelebihan. Kita harap-harap itulah jalan kita untuk bertemu dengan Nabi SAW. Orang yang menghafaz ataupun menjaga 40 hadis daripada hadis Nabi ni kelebihannya. Dia bangkit di padang mahsyar nanti, bangkit duduk dan bersama di kalangan alim ulama, tertulis baginya di kalangan alim ulama. Dan satu hadis lagi tuan-tuan sekalian, bersalih sama Nabi SAW kata apa tuan-tuan ni? Maka tuan-tuan akan dikatakan qila dakhul jannah, masuklah kamu mana-mana syurga, min ayyi syi'ta yang kamu suka. Pilih mana-mana abwaab jannah, min ayyi syi'ta, daripada mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Kata Nabi SAW. Man hafadha 40 hadithan min amri diniha, man hafadha ala ummati 40 hadithan min amri diniha. Siapa di kalangan umatku yang menghafaz 40 daripada hadis, daripada hadis aku, kata Nabi SAW, daripada urusan agamanya, maka masayuqila fil jannah, maka dikatakan kepadanya, pilihlah mana-mana pintu syurga yang kamu suka nak masuk. Subhanallah. Cerita dia hadis ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jutaan hadis. Hadis ni ialah daripada lafaz kalam Nabi SAW. Hadis benda yang Nabi SAW sebut. Hadis ni tuan-tuan daripada perbuatan Nabi juga hadis. Nabi berjalan jadi hadis. Faham siapa maksud saya? Nabi pakai pakaian jadi apa-apa jadi hadis. Perbuatan Nabi SAW. Diam Nabi juga jadi hadis. Para sahabat buat satu benda, kemudian Nabi tengok dan Nabi diam. Diam itu tadarus, boleh buat. Juga jadi hadis. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan sekian sebab yang sampai kepada kita. Imam Ahmad saja ada lebih 50 kitab hadis tuan-tuan, berjilid-jilid dekat 50 hadis daripada kitab-kitab disusun yang daripada hadis-hadis yang dihimpun oleh dia. Subhanallah. Ulama menghafaz ribuan, puluhan ribu hadis. Imam Bukhari menghafaz puluhan ribu hadis dalam kepala dia. Kita tuan-tuan suruh apa? 40. Daripada puluhan ribu ni 40. Kalaulah sebulan kita boleh hafal satu hadis. Ni Imam Jalaluddin As-Suyuti nak bagi kita mudah hafal. Tuan-tuan tengok hadis dia. Tengok hadis dia. Hadis pertama, Salih Azim Muhammad. Baca tengok hadis pertama dia. Hadis pertama bukan surat 2. Baca tengok. Tak bunyi pun. Innamal a'malu binniyat. Apa ya? Apa dapat satu hadis. Mudah sangat tuan-tuan sekalian bersalih Muhammad. Hadis kedua pula apa dia tuan-tuan sekalian? Salih ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fi fa huwa radd. Pendek ya. Kalau sebulan agaklah sebulan nak ulang hafal hadis ni pasal boleh dekat. Sebulan 30 hari nak ulang hafal bagi dekat hadis ni boleh dekat dah agak. Ya. Siapa malah cekam muka ni aku dah sama orang tu. Asal boleh lah. InsyaAllah tuan-tuan 30 hari nak hafal hadis yang pendek ni tuan-tuan. Mudah-mudahan insyaAllah Allah memudahkan dekat kita. Kalau satu bulan kita boleh hafal satu hadis tuan-tuan, maksud dia 40 bulan. 40 bulan. Sebulan, setahun berapa bulan? 12 bulan. 12, 24, 36. Lebih kurang 3 tahun dapat 40 hadis. 3 tahun. 40 hadis. Faham tak ni? Belajar, faham, cuba untuk beramal dengan hadis. Mudah-mudahan kita tergolong dalam mendapat kelebihan macam mana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Sebab tu banyak di kalangan ulama yang menghafaz ataupun menghimpun daripadanya 40 hadis. Kita masuk pada hadis yang kelima pada malam ini. Yang tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab ya. Dalam kitab tu muka surat 4. Laula an syaqqa ala ummati li amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kita baca sama-sama.
laula an asyqa ala ummati li amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak kerana aku bimbang, aku akan memberatku. Kalaulah tidak kerana aku bimbang, aku akan memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka supaya bersiwak pada setiap kali mereka hendak solat. Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam dia pada tahun ke-6 hijrah Nabi SAW. Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kerasulan Nabi SAW. Sayyidina Umar masuk ke tahun ke-6 kerasulan. Abu Hurairah masuk tahun ke-6 hijrah Nabi SAW. Nabi wafat tahun berapa itu? Tahun berapa? Apa tak jawab lah? Tahun berapa? Tahun ke-10 hijrah. Tahun ke-10 hijrah. Jadi subhanallah, 10 tahun Nabi SAW di Madinah. Selepas hijrah, Nabi 10 tahun duduk di Madinah. Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-6. Maksud dia sempat dengan Nabi sekitar 3 tahun ke 4 tahun ya tuan-tuan sekalian. Tapi dialah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Allah bagi dekat Abu Hurairah ni tuan-tuan satu kelebihan. Abu Hurairah tuan-tuan kena ingat, dia bukan penulis. Dan dia sebut, aku sendiri bukan penulis. Dia kata, Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan dia merupakan seorang penulis, kata Abu Hurairah. Sedangkan aku bukan orang menulis, kata Abu Hurairah. Aku orang yang ingat. Abu Hurairah dia seorang yang paling kuat ingatannya. Satu hari Nabi SAW kata ulama punca yang dia boleh ingat sangat kuat ni tuan-tuan, ialah apabila Nabi SAW bagi tahu satu hari untuk siapa yang nak bagi kuat ingatan kampak. Serba ni di depan Nabi SAW, selepas Nabi SAW bagi tazkirah tutup. Maka dia hampak tuan-tuan sekalian dan dia tutup kemudiannya, dan hasil daripada pesanan Nabi itu dia jadi orang yang paling kuat ingatan. Pada zaman Marwan, pernah satu hari Marwan panggil Masalah Zaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk di depannya, disuruh seorang penulis duduk di belakang tabir. Bila Abu ditanya, Abu Hurairah tolong ceritakan kepada aku berapa daripada hadis Nabi SAW. Abu Hurairah pun ceritalah berapa hadis Nabi SAW. Penulis di belakang tabir yang mencatat setiap inci, setiap detik, setiap detail apa yang diceritakan, apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Selepas setahun dia panggil balik Abu Hurairah, tanya balik, apa yang kamu cerita setahun lepas? Kan? Dan dia cerita balik satu huruf dan satu baris pun tak jatuh, menunjukkan kekuatan hafazan yang musalli Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menghafaz puluhan daripada musalli al-sunnah dan ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata bila dia masuk Islam dia rasa dia ketinggalan banyak sangat. Dia rasa macam dia dah jauh sangat dah, sebab para sahabat semua dah masuk Islam awal. Banyak orang yang dah menghafaz Al-Quran dengan hafal yang banyak. Banyak orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW dan dia rasa sangat cemburu. Lalu dia pergi duduk tuan-tuan di beranda masjid Nabi SAW. Tempat tu orang yang duduk dekat dalam tu dia panggil Ahlus Sufa. Duduk dekat situ tuan-tuan dan dia makan daripada apa yang orang bagi je. Apa yang orang bagi dia makan. Kadang-kadang tak ada makanan yang main. Kalau orang bagi susu, minum susu. Kalau orang bagi kurma, makan kurma. Kadang-kadang tak ada orang bagi dan dia pun duduk dalam kelaparan. Abu Hurairah biasa lapar. Pernah satu hari tuan-tuan musalli alaihi zaman Abu Hurairah menggelupok lapar. Lapar ni sampai jatuh menggelupok. Sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ceritakan waktu tu dia satu hari bila di hujung-hujung tuan-tuan sekalian dia dilantik menjadi governor. Abu Hurairah akhirnya dia jadi seorang governor. Itu pun hidup dia sederhana. Waktu tu dia ada rida di bawah dia dan dia mengelak hingus dengan rida. Dia kata, celaka aku wahai Abu Hurairah, dia kata di sini. Sombongnya aku ni, dia kata apa? Dia sanggup lap hidung ni dengan musalli sama dengan rida ni, sedangkan aku dulu pernah jatuh menggelupur sebabkan lapar. Orang ingat aku gila sedangkan aku lapar kan sebab tu. Tuan-tuan boleh bayang tak lapar ni para sahabat ni sampai menggelupur. Para sahabat lapar di tuan-tuan ni sampai batu ikat di perut ni. Tuan-tuan boleh bayang ambil batu satu batu yang besar tu lebih kurang. Ambil kain serban ni, balut batu tu dengan kain serban, ikat kuat-kuat di hulu hati ni supaya tak merasa lapar. Lapar tu tak mau sagi angin masuk perut. Tuan-tuan boleh bayang ikat batu di perut. Kita tak pernah berjumpa dengan orang lapar di tempat kita yang susah, yang minta sedekah, yang ikat batu di perut. Tak pernah jumpa. Tapi itu para sahabat. Ribuan hadis yang kita duk belajar. Tuan-tuan duk semayang, berapa banyak hadis yang diriwayatkan tentang semayang daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan boleh bayang tak pahala sampai dekat dia banyak mana?
Kita duk buat ibadat setiap hari tuan-tuan sekalian. Zikir kita duk baca, tentang Quran yang kita duk baca, ibadat yang kita duk buat, tentang ni siwak yang kita duk ni, yang kita duk pakai ni setiap hari ni tuan-tuan sekalian muslim. Amalan yang kita duk buat, berapa banyak amalan yang kita duk buat tu terhasil yang mai daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan nak sampai benda tu mai dekat kita, Abu Hurairah lapar sampai melupa. Tuan-tuan boleh bayang? Dia dapat apa? Dia dapat ilmu dan dia nak pastikan ilmu tu sampai dekat kita pada hari ini. Dan tinggal segala dunia dah. Sampai dia kelumpuk lapar nak buat Islam dekat kita, nak buat ilmu dekat kita. Tuan-tuan boleh bayang pengorbanan para sahabat nak buat Islam dekat kita. Itu para sahabat. Cerita ikat batu di perut ni biasa tuan-tuan sekalian. Misalnya ada sahabat satu hari Jabir pergi dekat Nabi SAW nak mengadu dia lapar. Dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ni masyhur para sahabat ikat batu waktu tu. Perang yang menguji iman para sahabat. Tentera Ahzab nak mai daripada Mekah, tuan-tuan sekalian nak mai serang. Dan Salman Al-Farisi tuan-tuan bagi cadangan untuk korek parit, dia kata. Kami tak tahu, kami dah tempat kami ni, dia katanya dekat Parsi tu, kalau ada tentera-tentera yang nak mai serang, kami akan korek parit. Di situ kami akan tuang minyak, kami akan bakar api supaya mereka tak boleh nak mai serang kami. Kata Salman Al-Farisi. Akhirnya cadangan dia diterima, dia korek parit. Pula tu tuan-tuan sekalian dalam keadaan waktu tu subhanallah para sahabat duduk dalam keadaan kelaparan. Korek ni tuan-tuan, Jabir mai ni ikat batu di perut dengan kawan-kawan dia, ikat batu di perut pi dekat Nabi SAW sedang duduk korek. Sahabat cerita kami duduk dengar bunyi kukrak ni seolah-olah macam tulang-tulang dia duduk belaga-belaga Rasulullah SAW ni. Pasal apa duduk bunyi tu? Tuan-tuan, Jabir pi dekat Rasulullah, kami lapar Rasulullah, kami lapar. Rasulullah duduk mengadu kat Rasulullah. Angkat ni, tengok ni, kami lapar ni, ikat batu di perut. Rasulullah malih tengok Jabir tu, ya Rasulullah SAW, Rasulullah tak boleh tengok para sahabat dia lapar dan susah. Rasulullah tak cakap apa Rasulullah buat. Rasulullah angkat baju dia. Rasulullah angkat baju dia. Jabir pula menangis, para sahabat pula menangis. Dia kata kami hanya ada satu batu di perut kami, sedangkan di perut Rasulullah batu demi batu duduk di perut Rasulullah, menunjukkan Rasulullah lebih ramah daripada kami. Itu nak buat Islam dekat kita. Sampai habis satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk rumah Nabi SAW. Abu Hurairah masuk rumah Nabi SAW, nak pergi ziarah Nabi SAW. Masuk tengok Rasulullah sedang sembahyang duduk. Sembahyang Rasulullah tu duduk. Abu Hurairah ni tuan-tuan, bila dia tengok Rasulullah sembahyang duduk ni, duduk rasa macam ada benda yang tak kenal. Rasulullah ni sakit pun. Tapi Rasulullah tak abang dekat aku, kata aku sakit. Dia ni kira duduk dengan Nabi. Dia kira dia pisah dengan Nabi ni waktu dia tidur. Dia punya ramak dekat ilmu ni tuan. Apa Nabi cakap semua nak ingat belakang, nak hafal belakang ni. Nabi sebut satu benda, Nabi kata satu benda, dia ulang cakap. Nabi kata tuan sekalian satu benda, dia ulang cakap. Satu hari seorang lelaki pergi jumpa Rasulullah SAW. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang menjumpa dengan Nabi, bertanya kepada Nabi SAW. Qala Nabi SAW, berkata kepada Nabi SAW, "Ausini ya Rasulullah." Ausini ya Rasulullah. Lelaki itu pergi jumpa dengan Nabi SAW, kata apa? Wahai Rasulullah, nasihat dekatku. Abu Hurairah ni kira duduk dengan Nabi ya. Bila ada orang mai jumpa Nabi ya, dia nak tengok apa perbuatan Nabi dan apa perkataan Nabi. Lalu Rasulullah kata kat lelaki tu apa ni? La tarda, jangan kamu marah. La tarda. Ingat. Farad mirara, ulang lagi sekali tanya. La tarda. Dia tu ingat tu la tarda. Akhirnya hadis tu sampai dekat kita. Jangan marah, jangan kamu marah. Tuan-tuan tu apa ni maksud amalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu boleh bayang tak suasana dia tu macam mana. Duduk dengan Nabi. Nabi bila mengikut Nabi SAW. Kira dia berpisah dengan Nabi ni waktu Nabi tidur ataupun dia tidur. Faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah bila dia tengok Nabi SAW duduk macam tu, semayang duduk macam tu, dia duduk susah hati dah. Dia tunggu bila Nabi SAW habis semayang. Bila Nabi SAW habis semayang, salli ala sayyidina Muhammad. Dia tanya Rasulullah, kamu sakit ke Rasulullah? Kamu sakit ke Rasulullah? Tengok wajah Abu Hurairah. Hurairah tunggu Nabi nak kata apa. Lama dulu. Lalu Rasulullah kata dekat Abu Hurairah, dia kata, aku tak sakit wahai Abu Hurairah, tapi aku lapar. Aku lapar wahai Abu Hurairah. Siapa boleh tahan tengok Nabi lapar? Semua orang menangis tuan tengok Nabi SAW lapar. Nabi lapar ni sampai tak boleh berdiri sembahyang. Tak boleh bayang. Lapar ni sampai tak boleh berdiri sembahyang. Tu nak bawa Islam dekat kita ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Urwah pi rumah mak saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi. Urwah ni anak menakan dia. Wahai mak saudaraku, musalli ala sayyidina pi nak bertanya khabar. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai anak saudaraku Urwah, kami ni ahli keluarga Nabi ni
Saya ni, isteri-isteri Nabi yang lain, Nabi ni tiap-tiap hari duduk tengok bulan berlalu, duduk tengok bulan demi bulan berlalu, bulan demi bulan berlalu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan sudah berapa lama dapur rumah Nabi tidak basah. Dah berapa lama dah dapur rumah Nabi tidak basah. Subhanallah. Tapi apa yang kamu makan, wahai mak saudaraku Aisyah, apa yang kamu makan? Kami keluarga Nabi hanya makan kurma dengan air sejuk saja setiap hari. Sedangkan Nabi itu kekasih Allah, orang nombor satu dalam dunia. Kalau tak kerana dia, Allah tak jadi seluruh alam ni tuan-tuan. Malaikat mai offer, nak tak aku tukar tu satu bukit tu untuk jadi mah kepada kamu ya Rasulullah. Malaikat Jibril mai dengan seorang malaikat bernama Ismail. Mai jumpa dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ni kamu diberi pilihan, nak tak kamu jadi seorang Nabi yang sifatnya sifat raja, ataupun seorang Nabi yang sifatnya sifat hamba. Kamu nak yang mana satu, wahai Rasulullah SAW? Nabi yang sifat raja macam Nabi Daud, macam Nabi Sulaiman. Mereka Nabi, mereka juga raja yang memerintah. Wahai Rasulullah, kamu nak jadi seorang Nabi yang bersifat raja, yang penuh dengan kemewahan dan keistimewaan, ataupun kamu nak jadi seorang Nabi yang bersifatnya sifat hamba, yang penuh dengan kemiskinan? Waktu itu dah terlintas dalam hati Rasulullah SAW, nak ambil dah, memang nak dah seorang Nabi yang bersifat-sifat hamba. Memang tu Nabi SAW. Tapi Nabi ni dia ada akhlak dengan guru dia. Tahu siapa guru dia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril duduk. Tuan-tuan, walaupun Nabi dah ada jawapan, tapi selagi tak dapat approval daripada guru dia, dia tengok Malaikat Jibril. Malaikat Jibril buat kena macam ni. Buat kena macam ni. Faham dia, subhanallah. Maka dia kata, aku nak ambil jawatan sebagai seorang Nabi yang sifatnya sifat hamba. Dan Nabi, tuan-tuan, biasa lapar. Kebanyakan masanya lapar daripada kenyang. Anda boleh bayang maksudnya. Tu demikian Nabi SAW nak buat Islam kepada kita. Demikian para sahabat nak buat Islam kepada kita. Abu Hurairah biasa lapar biasa. Abu Hurairah misalnya SMA gelopok. Sampai suatu hari tuan-tuan sekalian, ada satu kisah dia berjumpa dengan dia lapar sangat, dia tunggu tepi jalan. Nabi SAW duduk pesan dekat para sahabat, jangan duduk minta kat orang. Lapar ke susah ke, wahai para sahabat sekalian, jangan biasa duduk minta dengan orang. Nabi pesan. Para sahabat dia ingat tu. Lapar kan susah, tak bisa minta. Minta kat Rasulullah, apa minta lah. Rasulullah tu macam ayah mereka. Tapi kadang-kadang orang wali dia pun tak minta. Abu Hurairah pun lapar dia, tunggu tepi jalan. Siapa nak lalu? Sekali orang nak tanya. Kalau orang tanya, kamu nak makan, wahai pekut-pekut, jumpa orang macam tu. Para sahabat ni biasa macam tu. Dia pun biasa nak bagi. Orang ada lebih, dia pun kena nak bagi ya. Tunggu, tengok Abu Bakar lalu. Dia kata, Alhamdulillah, Abu Bakar lalu pekut lah. Nak hapak kata lapar, nak minta makan, ingat Nabi besarnya kan? Tapi nak buat macam mana tak? Kut orang tu faham. Dia tanya, wahai Abu Bakar, tolong bagi dekat aku beberapa ayat daripada ayat Quran. Yang Abu Bakar ni pun betul, faham tak? Nak ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ajak dia pun Quran. Faham tak? Jadi kita tak faham Abu Bakar ni. Saya Abu Bakar pun lalu. Dia kata, tak dapat makan kalau lapar. Mai pula tuan-tuan Sayyidina Umar. Nampak Sayyidina Umar lalu. Kita Sayyidina Umar tu faham tu. Wahai Umar, bagi dekat aku beberapa ayat daripada Quran. Nak ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ajak Quran tak faham juga Sayyidina Umar pun. Lalu Sayyidina Umar. Tuan-tuan sekalian, Allah lapar pula. Tengok Rasulullah lalu. Bila Rasulullah sampai, Rasulullah faham. Rasulullah ni tuan-tuan dia tengok orang pun dia faham. Lapar wahai Abu Hurairah, kamu lapar ke? Oh lapar sungguh. Jom ikut saya pergi ke rumah. Lega dia kata Rasulullah ajak makan. Sampai rumah Rasulullah, tengok ada semakuk susu. Semakuk susu ni, ada semakuk susu ni hadiah daripada Umar ni. Subhanallah, kata Nabi SAW, Alhamdulillah dapat semakuk susu. Telan dia seorang lega. Elok dia nak pergi ambil, Rasulullah kata apa? Abu Hurairah ambil semakuk susu tu, pergi bagi orang-orang Al-Sufah tu pekat-pekat makan, pekat minum. Allah, tak boleh juga. Kotlah Rasulullah kata kamu minum dulu wahai orang Abu Hurairah, lagi kamu bagi orang minum. Tak, Rasulullah kata apa? Pergi bagi dia minum. Dia pun betul tuan, tak bangkang cakap Rasulullah sikit pun. Ambil pergi bagi dia terlayak dia orang tu tidak minum. Tapi berkat susu Rasulullah SAW, Rasulullah bagi tu tuan-tuan sekalian, pekat minum susu tu sikit tak kurang. Bila Abu Hurairah minum susu tu sampai dia kenyang, sampai sengkak dia, sampai aku dah tak mampu untuk minum dah. Minum tu sampai tak boleh minum dah. Tu berkat daripada itu kisah Abu Hurairah bersama dengan susu milik Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina.
Pernah ada satu hari ditanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang menyedihkan kamu, yang kamu tak boleh lupa dalam hidup kamu ni, perkara yang sangat kamu sedih apa, wahai Abu Hurairah? Waktu tu tuan-tuan, waktu dia dah jadi seorang governor, dia dah jadi orang yang hebat. Dia kata, Musalli ala Sayyidina Muhammad, 3 benda yang aku tak boleh lupa dan aku sangat sedih bila aku teringat. Yang pertama, dia kata, wafatnya Rasulullah SAW sedangkan aku masih kecil, dia kata. Wafatnya Rasulullah SAW sedangkan aku masih kecil. Kecil itu maksud apa? Kata ulama, bukan maksud umur Abu Hurairah tu kecil, tapi dia masih berasa macam ilmu dia masih sikit. Nah, dia masuk Islam umur dia 30-an. Dari dia ni tuan-tuan, nama sebenarnya tuan-tuan Abdul Syam bin Sakhrin Ad-Dawsi. Abdul Syam nama dia, hamba kepada Mutahari. Memang Rasulullah SAW sudah tukar nama dia kepada Abdul Rahman bin Sakhrin Ad-Dawsi, nama yang paling baik. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu dah umur 30-an dah. Waktu Rasulullah SAW wafat, waktu tu dah 30-an, tapi dia kata aku masih kecil. Kecil tu maksud apa? Ilmu aku masih sikit, tak sempat nak belajar ilmu banyak-banyak sangat dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah. Yang kedua, dia kata subhanallah, orang pun faham lah, yang tu boleh faham, mudah faham. Yang kedua, dia kata apa? Meninggalnya Sayyidina Osman, terbunuhnya Sayyidina Osman, itu aku sedih. Orang pun faham. Yang ketiganya, yang sedih sangat tu apa? Bekas. Dia sebut bekas. Boleh heran bekas apa? Bekas apa wahai Abu Hurairah yang sedih sangat tu? Yang lain tu aku boleh faham. Rasulullah meninggal, wafat tu faham. Sayyidina Osman wafat tu faham. Yang bekas dia apa? Kisahnya dia kata, satu hari aku lapar. Kata lapar kan? Aku lapar, kata aku. Lalu subhanallah bila dia cerita kat Rasulullah yang dia tu lapar, tak ada benda makan. Rasulullah kata, apa yang kamu ada wahai Abu Hurairah? Aku adalah berapa biji tamar, berapa biji kurma ni aku ada. Ambil dia, Rasulullah kata ambil tamar tu pun dalam bekas. Dia kata, kemudian Rasulullah memberkati bekas tu. Kemudian tuan-tuan kata pesan kepada Abu Hurairah, jangan kamu buka dan tengok dalam bekas ni. Makan ambil ya? Ambil. Tak boleh bayang. Tuan-tuan agak berapa lama dia ambil? Subhanallah. Dia ikat di pinggang dia tuan-tuan, daripada dia duduk dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Betul. Kemudian pemerintahan Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar pula 2 tahun sampai wafat Sayyidina Abu Bakar. Habis. Kemudian tuan-tuan sekalian naik pula Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Umar memerintah 10 tahun sampai wafat Sayyidina Umar. Ni duduk di pinggang ni, duduk makan lagi. Subhanallah. Sampai naik sampai wafat Sayyidina Umar, naik pula Sayyidina Osman, sampai Sayyidina Osman wafat pula. Subhanallah, tuan-tuan, berapa tahun tuan-tuan ni duduk makan kurma tu. Subhanallah, tuan-tuan. Sampailah satu peperangan, putus tali tu. Tuan-tuan boleh bayang berapa tahun duduk dengan dia, duduk makan hasil daripada tangan Rasulullah. Betapa sayang dia cinta daripada Rasulullah. Tuan-tuan boleh bayang dia duduk makan teringat Rasulullah, makan teringat Rasulullah. Tiba-tiba putus, mau tak sedih kan? Sedih. Putih-putih jatuh bukan dia, tak ada apa. Allah Rabbi subhanallah. Itu tuan-tuan mukjizat Nabi SAW yang para sahabat itu tengok. Antaranya Abu Hurairah meriwayatkan ini cerita dia panjang. Sedap cerita daripada para sahabat ni. Dia pengajaran kat kita. Para sahabat ni tuan-tuan sebab mereka sama macam kita. Mereka bukan Nabi. Mereka manusia biasa macam kita. Bahkan kadang-kadang teruk lebih daripada kita. Kita tak ada kecil-kecil sembah tokong. Mereka sembah tokong tu kan. Dia masuk Islam. Tapi masuk Islam, mereka Islam mereka sangat dahsyat. Abu Bakar saja tuan-tuan, sekarang Nabi SAW sebut, kalau kamu nak bandingkan dermanya, sedekahnya Abu Bakar, segenggam sedekah Abu Bakar tu, nak timbang dengan seluruh manusia alam ni, timbang untuk sedekah dengan sekalian, takkan sama ikhlasnya sedekah Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar bukan Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni manusia biasa macam kita. Kalau para sahabat boleh jadi macam tu, dan memujahadah daripada dengan istiqamah, dengan iman dia, tuan-tuan, tak mustahil kita boleh jadi macam mereka cerita dia. Bezanya apa? Dia melihat Rasulullah, kita tidak melihat Rasulullah. Alhamdulillah. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata apa? Laula asyqa ala ummati, kalau tidak kerana aku bimbang, aku akan memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka supaya bersewa daripada sugi setiap kali hendak solat. Tuan-tuan, sugi ni dia salia sebab ni, kalau sebut sugi ni, ikut urut saja pada sugi orang ni kan. Ni Syekh Zainal Asri pun ada sugi kan. Patutnya kita ada sugi orang satu lah. Bila orang mengaji dapat ilmu, dia panggil ilmu manfaat. Ilmu manfaat ni bila dia dapat lekat ilmu manfaat. Faham? Dia benda simple kecil. Dalam satu riwayat
Bisa salam sebut as-salatu bisiwakin khairan sab'ina salatan bila siwak. Sembahyang yang gosok gigi itu 70 kali ganda lebih daripada sembahyang tak gosok gigi. 70 tuan-tuan, bukan 7. 70. Kalau kita sembahyang ni satu, 70 kali punya sembahyang. Macam soalan, macam tu lah bandingan. Bukan sikit. Padahal benda bukan ada apa pun dunia. Kena silap. Sikit sembahyang Musa AS. 70 kali ganda. Dan bandingan tu bukan bandingan dengan orang lain. Bukan bandingan dengan orang lain. Bandingan